Siri memancung UMNO sudah bermula. Akhirnya apa yang dikatakan sebagai rumus dan spekulasi kini menjadi kenyataan. Nama bekas Ahli Parlimen Ketere Tan Sri Anwar Musa dan bekas Ahli Parlimen Arau Datuk Seri Syahidan Kasim tidak tersenarai dalam kalangan mereka yang akan bertarung pada pilihan raya umum ke-15. Mereka di antara 12 penyandang Ahli Parlimen Barisan Nasional yang dipancung pada pilihan raya umum kali ini. Cuma UMNO tidak berani pancung naib presidennya Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Beliau kekal akan mempertahankan kerusinya di Parlimen Bera. Tempat Anwar akan diambil alih Ketua Pergerakan Puteri UMNO Kelantan, Marzwani Ardila Arifin. Sementara itu kerusi Parlimen Arau akan dipertahankan oleh Dato' Rozabil Abdul Rahman. Siapa Rozabil? Beliau ialah pengerusi eksekutif dan pengarah urusan Destiny Berhad. Tuan-tuan pernah dengar nama syarikat Destiny Berhad? Berdasarkan kenyataan media yang dikeluarkan Destiny Berhad dan Tabung Haji Heavy Engineering Berhad THHE pada 19 Januari 2017, mereka memperoleh kontrak bernilai 738.9 juta ringgit termasuk 600 GST bagi pembekalan, penghantaran, ujian dan pentauliahan 3 unit kapal peronda luar pesisir OPV untuk Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM menerusi satu joint venture JV secara rundingan terus. Menurut kontrak, THHE memiliki 49% manakala Destiny 51%. Ingat lagi kenyataan Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof berhubung kontrak rundingan terus tersebut tidak berapa lama dahulu. Kata Dr. Mujahid, syarikat kerjasama yang dinamakan THHE Destiny itu perlu menyiapkan 3 kapal OPV berperingkat-peringkat sepanjang tahun 2020. 500 juta ringgit telah dibelanjakan tetapi hanya sebuah telah menjalani Harbour Acceptance Trials atau ujian penerimaan pelabuhan pada 10 Oktober lalu. Ia dijangka akan diserahkan kepada APMM pada awal tahun depan yang tinggal lebih sebulan sahaja lagi. Dr. Mujahid berkata ia bukan sahaja soal kelewatan menjangkaui had yang ditetapkan tetapi melibatkan unsur salah takbir peruntukan 738.9 juta ringgit duit negara. Beliau menegaskan kedua-dua Destiny Shipbuilding dan THHE menghadapi masalah keuangan dan kemungkinan akan dipaksa untuk gulung tikar atas beban hutang yang ditanggung mereka. Bagaimanapun Destiny telah menarik diri daripada urusan pembinaan OPV. Akibatnya, THHE terpaksa membeli 51% kepentingan Destiny dalam JV tersebut. Untuk rekod, siasatan Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara PAC terhadap kelewatan perolehan OPV untuk APMM masih tergantung kerana Parlimen dibubarkan. Mengulas mengenai pencalonan Rozabil, Syahidan berkata, dia orang Pulau Pinang, dia mai jenguk-jenguk polis, saya lantik sebagai sekretari politik dan akhirnya saya tidak sangka dia melawan saya balik. Apa yang pasti insya-Allah confirm saya akan bertanding, kata Ketua UMNO bahagian Arau itu dipetik utusan online. Sementara itu, seorang tokoh korporat perbankan, Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz sah akan bertanding di Kuala Selangor. Sebagai Menteri Keuangan Kerajaan BNPN, Tengku Zafrul dikritik kerana kegagalannya menangani masalah kejatuhan nilai ringgit negara ini. Hari ini nilai ringgit Malaysia ialah RM4.74 bagi setiap $1 Amerika. Dalam pada itu, nama penyandang kerusi Parlimen Tanjung Karang, Tan Sri Noh Omar masih sama-sama tidak diketahui sama ada beliau akan bertanding atau tidak di kawasan berkenaan. Situasi ini sudah menimbulkan kegelisahan di kalangan penyokong beliau yang mengugut akan menurunkan bendera Barisan Nasional jika Noh tidak dicalonkan. Kalau Tan Sri tak naik, kami memang pindah. Memang bendera pun kami cabut. Macam mana? Apa kata kita? Turut digugurkan ialah penyandang kerusi Parlimen Tenggara, Datuk Seri Adham Baba. Pengguguran beliau disifatkan sebagai satu silap langkah dan mungkin mencetuskan gelombang tsunami besar yang akan menenggelamkan UMNO BN. Justru itu Timbalan Pengarah Barisan Nasional Tenggara Nasaruddin Ahmad Mahu Adham terus dikekalkan. Kenapa beliau boleh menang waktu itu walaupun banyak isu dimainkan Pakatan Harapan? Semua ini kerana khidmat beliau kepada rakyat. Beliau merupakan pemimpin berwibawa, katanya dalam sidang media Solidariti bersama Datuk Seri Dr. Adham Baba di Pejabat UMNO bahagian Tenggara, Lapor Malaysia Gazette.
Mungkin Dr. Adham keliru antara Spanish fly dengan Spanish flu. Silap sebut, ada 15 negeri di Malaysia dan 500 negara di dunia. Tetapi beliau tetap mempunyai ramai penyokong yang setia di Johor. Selain memancung bekas Menteri-Menteri Kabinet Ismail Sabri, Ahmad Zahid juga mengeluarkan Khairi Jamaluddin daripada kerusi selamatnya di Rembau untuk diturunkan ke kerusi sukar di Sungai Buloh. Demikian ops pembersihan Ahmad Zahid untuk membuang semua sakit-baki penyokong Ismail Sabri Yaakob. Tindakan beliau itu juga dilihat ada kaitan dengan pemilihan pucuk pimpinan UMNO yang dijangka akan diadakan selepas pilihan raya umum ini. Mengikut perlembagaan parti itu yang dipindah baru-baru ini, pencabar Presiden UMNO yang tiada kedudukan dalam Dewan Rakyat atau Dewan Undangan Negeri nilai pemberatnya akan jatuh. Hendak ke mana Ahmad Zahid membawa bahtera UMNO yang bocor di sana-sini pada dan pasca pilihan raya umum ke-15. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.